Kita jangan jadi doktor Google. Betul, itu sangat betul. Ha. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua followers majalah keluarga. Alright, so hari ni macam mana anda kat rumah sana tu? Okey ke tidak? Alright, so bersama saya hari ni dalam Medik Keluarga kita ada seorang doktor. Rasanya saya rasa tak asing lagi lah daripada orang ramai sekali, especially siapa yang selalu on Twitter, on FB, mesti kenal lah doktor ni. Mesti pernah nampak lah video doktor kan, iaitu Dr. Rolin. Perkenalkan sikit doktor. Hai, Dr. Roland here dari Sky Clinics. Terima kasih kerana memberi saya peluang bersama dengan majalah keluarga. So, saya merupakan salah satu doktor dalam bidang anti penuaan dan wellness. So, kami adalah doktor yang banyak membuat rawatan dalam bentuk nutrisi, hormon balancing dan sebagainya. Okay, alright doktor. Doktor sihat doktor? Sehat, hari ni sangat sehat. Baru habis selesai dengan patient-patient dekat klinik. Lepas tu, saya dah buat waktu yang sesuai untuk mengadakan temu ramah ni. Supaya tak ada Alright. patient mengganggu semasa ada temu ramah. Okay, so untunglah kita semua kan akan dapat bersoal jawab dengan doktor hari ni. Banyak ni soalan yang kita nak tanya dekat doktor kan. Alright, so doktor dah ready dah? Dah, saya dah ready. Ready Alright, so topik kita hari ni berkaitan juga dengan situasi kita sekarang iaitu COVID-19. Okay doktor, saya rasa untuk first soalan ni saya bagi situation sikit lah kan. Sebabnya dia macam mana kalau kita sebut pasal COVID ni memang ramai akan paranoid, akan jadi paranoid kan, sebab kita tak tahu kita ni turut kena atau tidak kan. Misalnya macam saya duduk rumah sewa kan. Jadi macam pernah one time kami satu rumah ni jadi macam seorang sakit tekak lah, seorang itulah, seorang ni lah, kan masing-masing pergi kerja kan. Jadi macam alamak kena buat swab test ke? Kita orang ni terkena ke? Macam tu. Itu yang ada orang kata ada tanda-tanda. Tapi yang tak ada tanda bergejala tapi pergi kerja selalu kan, berterdedah dengan orang ataupun pergi beli barang pun kan. Kan orang easy untuk paranoid kan. So macam mana doktor? Perlu tak kalau macam orang-orang yang ada gejala ataupun tak ada gejala ni rasa insecure dengan diri kita, dan perlu tak kita sendiri aware diri kita untuk pergi buat swab test? Okay, so jadi saya rasa lepas hampir setahun, I think Malaysia mendapat kes pertama positif, I think pada tahun 2020, awal-awal lewat Februari kalau tak silap saya. So, saya rasa gejala ni dah tular dalam public. So, kita dah faham virus tu memang ada dalam public dah. And pertama sekali kita kena faham is kesihatan kendiri kita. Kebersihan, pakai pelitup muka, mask dan sebagainya. So, tu benda-benda harus yang kita kena praktikkan. And juga sanitasi tangan sangat-sangat penting lah. Sebab kita keluar, pegang pintu, pergi anda seperti katakan tinggal bersama dengan beberapa orang dekat rumah. So, the cleanliness tu sangat-sangat penting. Tapi dari segi macam sekiranya kita ada simptom, kita harus fikir juga masih ada lagi banyak jenis bakteria yang masih berlegar dekat luar sana. Ada masih banyak jenis virus yang masih berlegar dekat sana, dan mungkin kita akan dapat simptom-simptom seperti sesama, demam dan sebagainya daripada virus-virus yang lain, daripada bakteria-bakteria yang lain. So mungkin dari segi situasi yang cuak tu yang saya katakan, kita rimas, mungkin kita ada simptom tu ke tak, benda tu boleh berlaku dan tidak boleh berlaku. Tapi yang paling penting is kita kena tenang selalu, and sekiranya bergejala tu agak berlarutan, then at least cuba dapatkan nasihat daripada doktor. Sekiranya simptom-simptom seperti demam, batuk-batuk, berterusan, sesak nafas dan sebagainya, then seperti yang kita sentiasa buat, pergi ke klinik ke klinik kerajaan, klinik swasta ataupun hospital untuk dapatkan rawatan. Sekiranya doktor di sana mungkin merasakan ada keperluan untuk buat swab test dan sebagainya, maka you boleh buat swab test. Mungkin swab test mungkin bukan swab test COVID, mungkin jadi swab test influenza dan sebagainya. So, kekebalan kalian tu memang nyata kan adalah. Alright, okay.
Faham? Okey, kiranya macam mana pun pergilah dulu klinik kan, check dulu diri, okey? Exactly. Kita jangan Uh, jadi doktor Google. Betul, itu sangat betul. Nanti kan kalau rasa diri tu lain kan, Google dulu, Google dah risau. Lepas tu Exactly. predikkan diri sendiri, lalas tak ke mana diri Correct, tu, correct. kan? Okey, Betul, doktor. betul. Nanti kita Alright. terlebih risau. Benda kecil kita risau lebih-lebih. Betul? Itu yang kita tak nak tu kan sebenarnya. Alright, doktor. Okay, so siapa yang baru masuk kita punya soal jawab dengan doktor, iaitu kita sekarang ni kita punya show terbaru lah, nak kata show terbaru dekat kita punya media sosial iaitu Medik Keluarga. Siapa yang baru masuk boleh share dulu kita punya video. Siapa yang terlepas dengar soalan first saya tuju dekat doktor tadi, boleh nanti boleh share, boleh dengar balik kita punya live, okay? So doktor, macam sekarang ni kalau saya kan, macam saya ni hari-hari tak adalah orang mesej. Mesejnya sentiasa MTN begitulah kan. So so macam selalu ingatkan kita untuk ikut SOP, untuk macam buatlah macam-macam cara untuk kita elak diri kita daripada terkena juga COVID-19 ni. Jadi selain daripada kita buat macam sanitize selalu, basuh tangan, lepas tu buat 1 meter jarak apa semua tu kan. So ada tak cara lain, especially tentang pemakanan ni, sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, ramai lah macam doktor kata tadi kan, jadi doktor Google, which is makan ni lah, makan itulah, kan, macam jadi macam perlu ke tak sebenarnya nak makan benda tu? Jadi apa pemakanan yang betul sebenarnya untuk kita pretend kita kuatkan diri kita, imun kita ni untuk pretend daripada kena penyakit, sebarang penyakit. So jadi bila kita lihat pada bab-bab penyakit-penyakit berjangkit ni, isu soal immunity ni akan jadi isu pokok. Bila kita tengok keperluan immunity ni, kita kena faham immunity macam sistem ketahanan badan, sistem ketenteraan badan kita sendiri. Jadi kita kena pastikan sistem tentera kita ni ada kesiapsiagaan dia, satu, dan ada juga perkakas dan juga equipment dia. So sekiranya macam sel-sel darah putih dan sebagainya, dia ada banyak jenis teknik ataupun modulasi untuk mengawal ataupun untuk mengatasi ancaman dari segi virus ke bakteria ke dan masuk ke dalam badan kita. So sekiranya immunity tu jadi rendah ataupun drop, apa yang kita boleh buat? So pemakanan sangat penting. So pemakanan yang kaya dengan zat-zat vitamin yang boleh membantu meningkatkan immunity ialah, pertama sekali ialah vitamin D yang kita boleh dapat secara percuma dan melalui cahaya matahari. Kita juga boleh mengambil suplemen dan sebagainya. Vitamin C pun dapat membantu meningkatkan immunity badan. Ni antara beberapa jenis mikronutrisi yang boleh membantu. Protein juga sangat penting. Kalau tidak, immunoglobulin yang kita bentuk untuk sekiranya dapat vaksin pun, kalau tak cukup immunoglobulin ni, maka kerangka tak cukup. Macam mana nak buat banyak tentera ni untuk lawan? So dan juga saya selalu tekankan video-video saya dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, pemakanan yang kita dah ada, yang kita ada kat Malaysia ni memang banyak jenis-jenis rempah, jenis-jenis makanan ulam dan sebagainya yang memang dah kaya dengan vitamin-vitamin. Tak perlu ambil pun ekstra. Tapi sekiranya rasa macam tak cukup tu, bolehlah ambil suplemen, tak jadi masalah lah. Yang boleh meningkatkan immunity seperti macam halia, bawang putih, rempah-rempah macam lada, memang dia membantu untuk meningkatkan immunity di badan kita. Tapi sekiranya macam pengamalan kesihatan tu sangat-sangat rendah, macam tak bersenam, maka pengaliran darah jadi lembab. Sekiranya pemakanan tu selalu makan makanan-makanan fast food dan sebagainya, banyak benda-benda goreng, berat badan tak jaga dan sebagainya, merokok. So maka sekiranya terjangkitlah virus-virus macam ni, maka senanglah virus tu menyerang ni, sebab badan ni jadi poros, jadi badan ni senang kena diserang. Jadi kedaya tahanan tu untuk lawan tu menjadi ada satu keberatan, satu challenge lah untuk badan. So nutrisi tu selagi kita makan benda-benda yang lengkap, I think dengan cara ala Malaysian punya style punya pemakanan, kalau dimasak dekat rumah and everything, I think kebanyakan makanan kita dah ada
kuantiti untuk meningkatkan imuniti badan kita. Tak perlu kita macam nak terlampau gelojoh untuk beli berpuluh-puluh vitamin begitu. Alright, faham? Kiranya apa yang kita amalkan sekarang ni kalau ikut piramid tu kira dah okey lah, kan? Tak payah nak kata sebab nak pretend apa macam mana penyakit ni kita kena lebihkan makanan ni ke apa ke, tak payahlah. Kita just follow macam mana kita follow sebelum ni lah, kan? Okay, doktor. Actually sekiranya pemakanan itu elok dan bersih and clean, then tak jadi isu. Tapi sekiranya makanan tu memang terlampau cincai lah dalam masa layman kan, selamba sangat. Jadi dia akan efek pada kesihatan kita. Dia bukan setakat mengefek pada kesihatan kita dari segi kesihatan saja, tapi dari segi keseluruhan. Sekiranya orang-orang yang berusia yang ada penyakit-penyakit tiga berangkai seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. So mereka ni tergolong dalam kategori yang berisiko paling tinggi. Jadi mereka kenalah pastikan at least dalam waktu-waktu pandemik macam ni, mereka tak adalah terlampau go free dengan pemakanan mereka. Tak kisah medal saja nasi tu, they have to control sikit lah, because sekiranya paras gula anda terkawal, maka bagus. Sekiranya tekanan darah tinggi terkawal, maka elok. So benda-benda sangat-sangat penting juga kita kena fikirkan. Alright, so kata conclusionnya kita makan ikut keperluan kita je. Okay, balance. Macam kalau kita penyakit, sedar diri tu, macam tu kan. Makan ikut apa yang kita dah. Alright, so hi followers keluarga, siapa yang baru masuk sekarang ni, kita tengah berbincang tentang topik COVID, iaitu saya tengah tanya soalan, dia bukannya lebih kepada COVID tau, dia lebih kepada kita, cara kita untuk protect diri kita, kan. Sebab kita, sebab sekarang pun kalau vaksin pun baru nak ada kan, jadi ini cara kita sendirilah kiranya untuk menjaga pemakanan kita, apa semua kan, cara untuk kita cegah, macam mana kita ambil untuk cegah daripada kita terkena penyakit ni kan, penyakit virus ni. Alright, so tadi doktor ada sebut tentang vitamin. Sekarang ni buat masa ni apa, vitamin tu macam sensitif jugalah kan isunya. Sebab baru-baru ni ada dekat social media lah viral tentang pengambilan vitamin C. Dia apa, ada tentang lebihan vitamin C yang suppose, kalau saya salah doktor betulkan tau, macam kita normal kita kena ambil dalam lebih kurang 90 miligram gitu kan. Jadi ada macam supplement luar, dia punya miligram tu lebih banyak pula kan. Jadi dia macam mana tu doktor, dia punya kesan vitamin tu, dia adakah benda tu akan macam mana proses dia dalam badan kita kalau kita tak ambil terlebih ataupun kalau kita ambil cukup-cukup? Nak tahu jugalah. Mesti ramai nak tahu kan. Berkenaan topik vitamin C ni agak menarik lah, because you tanya doktor yang dalam segmen anti penuaan dengan wellness kan. So perspektif vitamin C ni dalam subjek COVID ni sangat menarik, because ramai orang di luar sana tu dia salah taksir apa informasi dia dapat daripada luar negara dan apa dia dapat informasi dia dapat daripada doktor-doktor dekat Malaysia. Okay, so kita harus ambil perspektif di luar negeri. Mereka menggunakan vitamin C dalam mega dosing dalam suntikan IV. Di negara-negara mereka, suntikan IV sebegitu dibenarkan, dan malah juga ada satu kajian yang telah dijalankan di Hospital Kuala Lumpur, tapi kajian ini sangat-sangat kecil. Mereka gunakan high dosing vitamin C ni untuk pasien yang dalam ICU, dan mereka buat studi pasien yang dibekalkan dengan vitamin C dalam dos mega dosing ni dan tanpa mega dosing ni, kejayaan dia, sukses rate dia, yang dapat mega dosing ni kebarangkalian dia untuk meninggal dunia and everything lagi kurang. That means recovery dia lagi tinggi. So itu satu kajian, tapi kajian dia kurang daripada 20 orang mereka buat eksperimen tu. So, and di luar negeri mereka memang menggunakan high dosing vitamin C ni sebenarnya bukan untuk bagi vitamin C saja. Dia actually untuk produce satu situasi called redox position. Tapi
dalam layman ataupun dari segi orang bila dengar segitu, nak pergi beli vitamin C makan. Okey, vitamin C yang biasanya ada kat pasaran kadang-kadang dalam bentuk 250 gram, 500 ataupun 1000 gram, dan ada yang ada buffer vitamin C. Boleh diambil, tapi ada segelintir orang mungkin mengambil vitamin C itu secara berlarutan, mungkin berpuluh-puluh tahun ke, dan boleh mencetus pembentukan batu karang. Because acid, kalau you ambil kalsium ke, ambil magnesium ke secara berlebihan, apa-apa bentuk mineral secara berlebihan tu boleh bentuk batu. So itu saja yang jadi isu pokok. So and ramai orang I juga kena beritahu, vitamin C ni dia bersifat songsang tau. Lagi tinggi you ambil dos dia, lagi kurang dia punya reaksi. There's something called reverse kinetic. Lagi tinggi you ambil dos ni, lagi dia kurang dia effect. So bukan tak boleh ambil, boleh ambil untuk kesihatan diri. Sebab manusia lah antara spesies mamalia yang tak boleh buat vitamin C dalam badan dia. Haiwan-haiwan lain tu mereka boleh buat vitamin C secara naturally. So kita memerlukan sedikit vitamin C ni. Tapi mungkin kalau nak ambil dari segi pemakanan boleh. Kalau rasa pemakanan tu tak cukup, you boleh guna option dari segi suplemen and everything. Bukan kata tak boleh ambil, tapi harus ambil dengan berkadar lah. Okay, faham. Okay, kiranya kalau nak ambil yang tinggi tu boleh, tapi berkali lah. Kalau hari-hari tu tak digalakkan ke doktor? Ni just tak nak tahu. Dekat dari segi suplemen tu tak ada masalah. Kalau pemakanan you everything is okay, you memang buat saringan kesihatan you setiap tahun, yang penting at least you know. Cuma kalau orang yang taksub sangat nak ambil macam 3-4 biji sehari tu mungkin tak perlu pun. Okay, faham. Dia jadi mungkin jadi isu psikologi daripada isu ubat. Itulah. Okay, lepas tu ada kiranya saya ada tu baca jugalah dekat media sosial juga kan. Kiranya dia kata adalah yang cakap apa, ni saya tambah sikit sebab just nak clarify lah, macam dia kata kalau ambil dah tinggi ni boleh kita punya ginjal susah berfungsi sentiasa lah, macam tu lah, something like that. Betul ke? Itulah yang saya terangkan tadi, mungkin boleh membentuk batu karang. Batu karang tu lah. So at the end kalau terlambat lebih dia rincit tu lah. Alright, okay, faham? Mungkin, okay. Dia depends on badan juga. Kalau perlukan, dia proceed kan. Kalau dah betul-betul dah cukup, tak payahlah nak ambil kiranya kan. Alright, tapi bagi doktor sendiri better kan? Macam, ini pendapat doktor lah. Macam kan kita Malaysia buah jambu batu lagi tinggi vitamin daripada orange kan? Itu apa yang saya baca, betul tak? Okay, betul. Okay, so kiranya macam doktor sendiri, doktor sarankan untuk makan buah lebih ataupun boleh juga nak ambil suplemen untuk berkala ataupun dua-dua sekali macam tu? Ketiga-tiga pun boleh. Okay, so because kita kena faham few things yang kita kena faham is, satu, kita kena faham dari segi buah tu, kita hanya tak boleh fikir dari segi just vitamin saja, because buah pun ada kemanisan dia ada juga fructose. So sekiranya you makan macam satu orange mungkin ada 50 mg vitamin C, tapi sekiranya you dapat yang tablet 500 mg tu 10 kali kandungan buah, adakah you akan makan 10 biji orange? Tak. Kita kena faham, kita faham. Mungkin bila waktu badan kita perlukan dos yang lebih tinggi, kita sakit dan sebagainya, memang boleh. Tapi kalau you nak ambil dos yang berlebihan selalu, mungkin tak perlu. You just menyusahkan badan you saja. So pemakanan pun kita kena control sikit. Okay, so selain daripada vitamin C, I think antara vitamin yang lebih penting pada vitamin C dalam isu immunity, dan kita nampak ada banyak kajian yang daripada luar negeri yang telah buktikan vitamin D sangat-sangat penting. Lebih penting daripada keutamaan, dia dapat tempat lebih utama daripada vitamin C, sebab vitamin D ni dia dapat macam mengasah sel-sel darah merah kita untuk menentang virus atau bakteria dengan lebih berkesan. So bila kita lihat juga trend-trend dari segi lokasi-lokasi peningkatan COVID pada waktu-waktu musim panas,
dan musim sejuk, kita nampak trend tu. Sekiranya bila time sama di negara Australia and everything, kalau kita tengok dari segi daripada bulan Oktober, November, Disember dan Januari, kes-kes sana sangat-sangat jatuh sebab mereka mengalami musim panas. And Oh. kes-kes meningkat dengan mendadak dekat hemisfera utara seperti Eropah, Amerika dan Kanada semua masa mereka alami musim sejuk. So kat sini pun kita boleh nampak satu trend. And I jangkakan pada sampai bulan Mei Jun kes akan drop because kita nampak keupayaan macam heat semakin tinggi, suhu kat luar sana semakin tinggi, semakin rendah kes akan terjadi because the virus can break down in the heat. Alright, faham. So harap ni betul lah. And bila kita lihat pada vitamin D tu memang dia dapat membantu untuk menjadikan sel-sel darah kita lebih sharp dan lebih accurate untuk menentang virus. So yang kita nasihatkan orang bukan untuk keluar pada waktu pagi saja untuk dapatkan cahaya matahari. Sepatutnya the best time is antara pukul 10 hingga 4 petang. Tapi dekat Malaysia tu lah time panas paling terik sekali. Betul doktor. Sekarang ni bukan nak cakap kalau pergi keluar tengah hari, ya Allah. Ni macam nak rentung kulit. Exactly. Tapi itu yang point yang UVB tu yang paling banyak dia akan membantu membentuk vitamin D tu dalam. Tapi sekiranya ada orang yang dia tak nak pergi kat luar, dia geng-geng pusri gilin, maka kita akan suruh mereka untuk at least dapatkan suplemen vitamin D dari segi pemakanan, daripada susu, ikan dan sebagainya, ada banyak vitamin D and everything. And untuk dapat sama ada mereka juga boleh dapat suplemen juga macam tu. Alright. Okay, so dekat sini kita dapat satu ilmu baru. Ya, dia sekarang ni orang semua duk bayar pasal vitamin C, ambil vitamin C apa semua kan. Sebab nak protect diri kan. So sekarang ni kita dapat lagi satu orang kata apa? Ilmu baru yang boleh kita ikut kan. Sebab yelah orang kita pula jenis kalau kita dengar satu benda terus macam hari tu fenomena yang tablet tu lah kan, kata vitamin C terus kedai habis sold out kan. Jadi dia macam kena tahulah ilmu, macam banyak search kan, tambah ilmu vitamin D daripada cahaya matahari tu FOC je, free of charge kan. Cuma kena rela keluar lah. Itulah saya takut kan lepas ni ramai pula pergi jemur kat luar. Satu hal pula kena sahabakan nanti tak cukup air. Jadi cuma antara 15 hingga 25 minit dah memadai lah. Okay, alright. Jadi take time lah duduk kat luar kan. Pergilah siram pokok ke apa kat luar apa yang patut, betul tak betul? Ya betul. Alright, so yang mana baru masuk share dulu kita punya perkongsian sebab ada satu benda yang apa orang kata yang best lah doktor cakap tadi, penting lah untuk kita nak jaga diri kita ni kan. Nak tahu apa dia kena share dululah siapa yang baru masuk tu, ataupun boleh tag kawan-kawan anda dekat ruangan komen adik-beradik supaya kita punya ilmu ni dapat kita separate dekat orang lain juga. Okay. So doktor, macam hari tu rasanya last month kot, since kata kita siapa yang mampu lah kan boleh quarantine dekat rumah, which is siapa especially yang ada toilet dalam bilik yang tak perlu keluar daripada rumah, tak perlu keluar daripada bilik, boleh quarantine sendiri kan. Jadi macam mana tu doktor, sebab ada orang yelah macam awal-awal tadi kita kata kan, ada yang cuak, ada yang takut kan. Better lah kata pergi quarantine dekat sana je kan, tak ada kena family lain kan. Jadi macam mana tu doktor untuk kita apa, ada tak tips siapa yang quarantine kat rumah ni apa yang diorang perlu buat daripada segi kita yang jaga diri kita siapa yang kena tu kan, dan juga ahli keluarga lain yang macam nak membantu kita lah kiranya dari segi nak bagi makanan ke apa ke, tips tu lah kiranya. I think so I think approach untuk buat self quarantine ataupun quarantine di rumah
I think merupakan satu langkah yang terpaksa kerajaan ambil. Itu satu tactical strategy yang have to ambil dah, sebab kita kena memandangkan sekiranya sistem kesihatan awam tu terbeban, maka kita tak ada option lain. So teknik ni, approach ni memang dah lama diamalkan di banyak negara. Mungkin kita agak lambat sikit untuk adopt benda tu, tapi kita kena faham juga sebab kenapa benda tu perlu. And mungkin pemahaman ataupun kebersihan kendiri ni semua I think dah sedia maklum dah. Mungkin dah ada exposure untuk 9 bulan, dah tahu apa benda COVID ni tengah jalan. So I think kerajaan ambil pendekatan tu okay, boleh kuarantin kat rumah. So tapi memang seperti kita faham lah, mungkin kalau ada yang tinggal dalam flat-flat yang kecil, mungkin satu tandas dan sebagainya. So mungkin kebersihan and everything tu mungkin akan jadi satu isu lah. So mungkin family tu terpaksa memang bantu lah untuk setiap kali si orang masuk tu dia terpaksa sanitize macam public toilet tak jadinya. Itulah. Okay, so satu, lepas tu pemakanan tu, penyediaan tu mungkin hanya dibiarkan depan pintu untuk patient yang ada COVID positif tu ambil pemakanan. And then sekiranya dia memerlukan apa-apa bantuan ataupun perlu dipanggil ke hospital ke, ataupun ada keperluan untuk pergi ke hospital sekiranya ada sesak nafas dan simptom berlarutan dan semakin teruk, maka kena pergi. Tapi kebanyakan mereka yang self quarantine kat rumah, almost 99% daripada mereka tak bergejala pun. Mungkin bergejala pun mungkin setakat sesama ataupun hilang deria bau untuk beberapa hari, mungkin demam dengan bantuan seperti ubat demam seperti paracetamol dan sebagainya, mereka dah mula reda and everything. So kita tak risau sangat lah dari segi kategori 1 dengan kategori 2 ni, kita tak risau sangat. Tapi mungkin kalau ada sejarah dari segi ada asma ataupun ada pernah dapat infeksi paru-paru dan everything, so kita kena pastikan kita kena on guard sikit. Sekiranya ada simptom tu bertambah teruk tu, maka dengan segeralah kita bawakan mereka ke hospital ke ataupun klinik. And kepada keluarga kat dalam rumah tu, pastikanlah mungkin mereka kalau bersemuka ke berinteraksi dengan ahli keluarga tu, at least pakai pelitup muka and everything lah. Itu yang kita boleh buat sebolehnya. Tapi ada juga saya juga pernah berjumpa dengan beberapa individu yang positif COVID, yang dalam situasi seperti keluarga yang sangat sedikit. Mungkin si ayah dapat COVID positif dan ada 2 anak kecil. So macam mana kita nak suruh anak kecil ni pakai mask sentiasa kat rumah? So akan ada juga something kita ada calculated risk lah. Betul. Kita terpaksa boost up orang yang tak kena and pastikan yang tengah isolasi dalam rumah tu, kita cuba bantu mereka sebanyak mungkin saja. Tapi kira on that kind of patient, ada yang tak ada masalah. Mungkin ada yang perlu pergi ke hospital. So setiap situasi tu, senario dia memang berlainan. Kita just hanya kena jadi waras dan tindak secara logik dan praktikal saja. Betul. Itu je yang mampu kita buat sekarang kan. Betul? Dan macam kira ni kalau macam doktor kata tadi, kalau masuk toilet kena buat macam public toilet, kena sanitize kan. Kiranya nak tak nak memang kena juga buat sanitize tu. Sebab takut pegang benda yang sama kan? Ya. Mungkin sebelum si individu tu keluar daripada bilik dia untuk pergi ke tandas pun, mungkin dia kena sanitize, guna alcohol swab ke atau sebagainya untuk bersihkan tangan pun secara betul, baru pergi ke tandas. Because takut mungkin dia ambil wuduk, mungkin dia bersihkan muka, dia membersih, dia cuba bersihkan kahak dan sebagainya. So mungkin dalam situasi tu mungkin akan terbebas juga partikel-partikel virus dalam toilet. So yang tu kita tak tahu. So kita kena ambil apa-apa risiko yang mungkin ada untuk kurangkan risiko tu dekat penyebaran tu dalam rumah. Alright. So kalau let's say lah kan, one of kita punya family kena COVID positif, so rumah memang wajib kena sanitize, doktor? Mungkin sebolehnya mungkin sanitize lah dengan apa yang you mampu lah. Mungkin kalau you nak dapat agensi yang luar daripada private untuk datang buat fogging sebenarnya boleh. Kalau you nak bersihkan rumah you pun boleh. Sebab partikel ni
kita kena harus ingat after beberapa darjah dan dia berada di luar, dia akan pecah dan meruak. So dia akan sel virus tu tak berfungsi lagi. Alright. So banyak-banyak benda kita tak boleh macam over takut lah. Okay, faham. So kita kena understand okay, apa konteks tu, berapa lama dia boleh ada dekat permukaan tu. Lepas tu dia akan mula pecah dan meruak. Alright, faham. So doktor, sebab kita dah cakap pasal COVID ni, dah halang sekarang ni, dah ada dah certain apa orang kata vaksin yang mana kita tak tahu, yang mana kita nak guna pun kita tak tahu lagi kan, still lagi dalam uji kaji kan. Jadi macam pengambilan vaksin ni bagi doktor sendirilah, adakah dia akan, saya tak tahulah macam fungsi dia untuk kita nak pretend kan, tapi bagi untuk mengekang COVID ni, boleh tak doktor ulas sikit macam ya So, ada orang takut dengan vaksin. Vaksin ni menjadi satu topik hangat lah dalam masa beberapa minggu, and I think I pun ada banyak dedakan pasal apa vaksin tu, apa keberkesanan dia, approach teknik, and I think banyak video tengah viral sekarang kat luar sana. Okay, so I think kita kena faham that vaksin tu bukan kita tak boleh anggap sebagai satu silver bullet. Bukan satu vaksin tu kita boleh selesaikan semua masalah ni. Tak. Ialah satu cara dan kaedah untuk kita bergerak ke arah herd immunity ataupun immunity secara berkelompok. So, bila kita lihat kepada vaksin yang akan mula dibekalkan kepada frontliners dalam I think hujung bulan ni akan mula, dan ditargetkan dalam masa 2 bulan tu dia akan cuba bekalkan kepada semua frontliner lah. So dari segi vaksin ni kita kena ambil macam satu keseimbangan. Siapa yang perlu, siapa yang rasa mungkin you know what, I will wait. So some people akan hitung risk factor dia. Because sebab kita faham vaksin ni ada 2 kali kena suntik. Okay. Masalah ada yang takut suntikan, ada yang takut kepada kesan sampingan. Because nak katakan kesan sampingan tu memang ada banyak level jenis kesan sampingan. Ada orang yang mungkin ada kesan sampingan seperti sakit-sakit sengal tangan, ada yang ada demam, ada yang ada simptom yang mungkin tak selesa dekat badan and everything. Tapi dia mungkin akan reda dalam beberapa hari. Tapi ada juga kesan-kesan sampingan yang lebih tinggi sedikit yang telah dilaporkan berdasarkan kajian-kajian yang awal lah yang mereka buat dalam beberapa 6 bulan lepas. Mereka buat clinical trial stage ketiga dan sebagainya. So ada kesan sampingan yang mungkin akan membuat orang tu rasa macam takut. Mungkin ada lebam-lebam dekat limfa, nodus limfa. Ada yang even kata ada macam facial stroke dan sebagainya, palsi dan sebagainya. So apa yang saya selalu akan tekankan ni keterbukaan kepada apa risiko tu. Because dalam situasi hari ini kita lihat sekiranya orang yang ambil vaksin pun tanggungjawab tu berada di atas dia. Apa-apa berlaku daripada pengambilan vaksin tu is on your own risk. Jadi objektif kerajaan kena transparent. Maksudnya semua doktor pun kena transparent. Because benda ni bukan macam seperti macam you ambil ubat antibiotik yang memang ada juga risk. Apa-apa ubat pun kita ada risk dia. And ada risk dia 1 daripada 10, 1 daripada 100, 1 daripada 10,000, 1 daripada 100,000 orang akan ada simptom-simptom ni. So kita kena dedahkan kepada umum. Because bilangan yang akan dibekalkan vaksin ialah jutaan orang. Betul. So katakan 1 daripada 10,000 orang akan ada sakit-sakit bengkak dekat limfa mereka. Kalau dikirakan kalau you cucuk untuk 30 juta orang, akan adalah 300 gambar dalam Facebook, oh kepala saya bengkak. Jadi orang akan takut. Jadi dia kata okey, inilah beberapa orang yang telah ada simptom tu. So the transparency tu sangat-sangat penting, and also kita kena bagi tahu orang, okay, this is the risk yang you kena ambil. You rasa badan you jenis yang sihat untuk ambil vaksin, okay, you nak. Rasa macam you tak sesuai, jangan paksa diri. We cannot force kita tak boleh paksa vaksin tu kepada orang. Even macam kita dalam situasi berlainan, katakan orang yang ada kencing manis, diabetik ke hypertension, kita tak boleh paksakan ubat tu kepada dia.
Mungkin cara dia doktor, mungkin I nak puasa betul-betul, I nak tukar gaya hidup saya and I nak cuba mengatasi penyakit tu. So, but that thing is a challenge yang doktor dengan dia kena berusaha, okay, macam mana nak ajar dia sama ada boleh buat tu ke. And kita tak tahu dari segi herd immunity pun, berapa ribu orang kat luar sana mungkin tak ada simptom dan dah kena COVID. Betul. So kita macam mana kita nak hitung benda ni. So lepas ambil vaksin kita ada tak immunity? Kita nak buktikan AI dan ada immunity. Kita tak tahu lagi. So a lot of things yang kita kena, bagi saya, there's no problem with kalau people mereka nak ambil vaksin. Kalau mereka dah percaya sungguh dengan apa data yang telah dibekalkan oleh kerajaan ataupun dekat luar ataupun daripada company, everything, again is your choice. Tugas doktor tugas kami sebenarnya, salah I beritahu, hanya untuk menyucuk saja. Faham? Betul. Tugas staff nurse, because teknologi ni datang daripada all the scientific studies. Kita dapat benda dengan orang, tapi dari segi sekiranya ada kesan-kesan simptom, I think, okay, baru kita akan cuba merawat. So everybody kena faham. Kita selalu banyak orang tanya, doktor, staff nurse, you nak ambil ke? Nak ambil ke? So everybody akan ada opinion dia masing-masing, sama ada nak cucuk ataupun mereka dah bersedia. Kalau mereka tak bersedia, maka kita tak boleh memaksa. Kalau mereka dah sedia, okay, silakanlah, beratur dah ambil vaksin. Alright, faham. Tapi kebanyakan sebab kita dimomok dengan uji kaji kan, jadi macam ramai yang takut sebabkan kesan-kesan tu kan. Jadi ada yang sampai fikir untuk tak nak ambil. Dia macam halang satu family terus daripada ambil kan. Jadi macam mana tu doktor? Dia sebab benda tu kan dia depends on diri kita kalau kita nak ambil ataupun tak kan. Sebab macam sekarang ni pun ada yang tak ambil vaksin kan. Saya tak nak sebut lebih lah dalam ni, nanti kan jadi isu besar kan. Jadi macam untuk isu COVID ni, kiranya dia depends lah kat orang tu kalau dia nak ambil, doktor. Ya, dia akan jadi satu situasi di mana orang akan digalakkan untuk ambil vaksin. Memang bekalan vaksin tu akan cukup untuk reach 80% of the population dalam masa 2 tahun ni. Mereka akan siapkan kebekalan tu. Tapi sekiranya tak ambil vaksin, so maka akan jadi juga beberapa risk in terms of sekiranya anda dapat COVID, anda sanggup tak duduk dalam ventilator? Daripada mana you nak duduk dalam ventilator ataupun you nak bengkak sedikit dekat tangan ataupun setengah-setengah tangan. So it depends also dari segi siapa yang teramat sangat perlukan dan siapa yang rasa, you know what, I rasa I tak perlulah, I tak risau. Because dia yakin dengan immune system dia. Itu satu debat lah yang kata. So ada orang yang I'm confident with the immune system. So ada orang kata macam, okay, I ada banyak penyakit ni, ada tak risiko saya tu lebih baik I ambil vaksin daripada sekiranya I dapat simptom-simptom yang macam sengat-sengat tangan ataupun demam 2-3 hari. So banyak benda tu akan jadi satu pencaturan on them. Tapi macam seperti I kerap banyak baca dari segi informasi ataupun dokumen-dokumen daripada luar negeri, apa yang tengah jadi dekat UK, apa reporting vaksin daripada Amerika Syarikat yang mungkin kita tak didedahkan. Kita setakat semua dapat informasi daripada KKM dan MKM. So itu terpulang kepada individu lah on sedalam mana mereka nak pergi check. Itu kita tak because mungkin tugas kami sebagai doktor, kami akan buat research yang memang dalam lah. Apa tengah berlaku dekat negara ni, apa interaksi vaksin, dan kita dapat nak nampak ada yang ramai orang, doktor sendiri yang kata memang bila mereka ambil certain vaksin pada dos pertama dan dos kedua, ada yang ada efek sakit-sakit tu dos pertama, ada yang ada efek sakit-sakit tu dos kedua, ada yang tak ada efek langsung, ada yang rasa dua-dua kali ambil pun dua-dua sakit. So dia akan ada banyak senario sekali lagi. So again balik kepada individu. Sama ada you rasa keperluan tu, you rasa you lebih selesa ambil vaksin, you ambil. Faham. The science tu memang ada. The science tu ada and kita dah rasa berapa
bulan lagi akan ada banyak je lebih company yang ada lebih kurang 50 over company tengah cuba mencipta vaksin at the moment. Oh. So kita akan dapat Itu dalam Malaysia? luar daripada Malaysia Luar lah secara sekali. satu dunia, globally. Alright, faham. Itulah. Itu yang vaksin punya hal satu hal juga. Lepas tu makin lama makin ada yang makin kuat kan vaksin yang bukan vaksin COVID yang bawa penyakit tu kan. Macam sekarang yang doktor kata risau dekat UK apa semua peningkatan dia orang tu kan. Yang Yes. kuat dia punya ni kan. Yang seperti katakan, so sekarang ni kita ada banyak variasi ataupun strain-strain mutasi kan. So dekat Malaysia ni mungkin strain-strain mutasi ni masih dikekang sebab kita tak membenarkan siapa-siapa masuk ke dalam negara dan keluar daripada negara sebegitu senang. So walaupun I think semalam pun ada variasi vaksin telah dikesan, virus telah dikesan di Sarawak kata saya. So strain-strain ni akan terus ada. Maka sekiranya orang yang vaksin pun dia kena sedar that sekiranya dia keluar pada Malaysia pun dengan vaksin yang ada sekarang ni, mungkin dia tak akan di quarantine. Dia tetap akan ada all of this sekatan pakai pelitup muka nanti because mutasi itu akan masih berlaku. So bagi saya pandemik ni masih dalam situasi still in the early phases. Masih awal lagi untuk kata apa yang akan berlaku globally. Mungkin I think kalau kita bekalkan mungkin sampai ke hujung tahun mungkin kita akan dapat mana arah dunia kita lepas ni. Itu yang kita dapat. Betul. Because nanti yang tak ambil vaksin pun mungkin ada orang kalau macam melancong ke luar negeri ke ataupun nak pergi buat haji, pergi umrah akan diwajibkan juga masa tu. Betul. Tapi ada segelintir individu juga yang mungkin nak ambil vaksin tapi bagi mereka mungkin fasa vaksin ni masih dalam ringkat awal. Mungkin mereka nak tengok lagi banyak study, mungkin nak tengok apa efek tu. Mungkin ada juga option vaksin yang mungkin mereka lebih selesa. Ada orang yang tak suka DNA, ada orang yang suka mRNA, ada orang yang suka peptide. So macam-macam akan ada. Ada juga vaksin baru, option baru akan kata dia dah cover 2-3 jenis mutasi sekali dalam vaksin. So benda-benda ni kita akan lihat dari masa ke semasa lah. Because teknologi tu sentiasa berubah. Betul. Sebab kita pun baru lagi kan 2019. So macam baru pendek lagi masa yang dia datang ni untuk kita buat conclusion. Betul lah doktor kata sebabkan sedangkan dulu influenza pun kita dah sampai sekarang kita rasa influenza kita dah tahu dah. So macam tu kan. So maybe COVID pun akan jadi one day akan jadi macam tu juga. Dia memang akan jadi macam tu juga. Itulah. Tapi harapnya akan berkurangan lah. Itu je kita harapkan. Sebab sekarang ni masing-masing sakit kan dengan apa yang kita hadapi. Sebab kita tak tahu juga benda tu macam mana kan. Tanpa sedar kita kena macam tu. Alright. I rasa sekarang ni lebih satu benda yang memang kita kena titik beratkan is the mental health of the people. Benda ni sekarang norma baru ni bukannya kita nak norma baru ni. Kita nak kata dipaksa, susah pula nak kata dipaksa. Tapi kita kena faham like mungkin keputusan tu kita terpaksa redam norma baru ni, macam tak boleh bersama keluarga, tak boleh pergi ke restoran dengan banyak ramai orang and everything lah. So balik benda ni kita harap dia akan reda dan kita harap orang boleh balik bekerja, ekonomi dah boleh berjalan seperti biasa. I think benda-benda tu dah lepas setahun ni, I think itu yang apa kita nampak aspirasi masyarakat dunia nak. Betul. Kita tak boleh terlampau takut pada tu. Yelah sekarang ni kita nak raya pun tak boleh, balik kampung pun tak boleh kan. So macam nak tak nak kena terima lah juga sementara kita nak okey ni kan. Alright, so saya rasa dah macam panjang lebar dah kita sembang ni doktor. Macam tak expect pun panjang macam ni kan. So nak sembang dengan doktor. Rasanya orang yang dekat rumah pun ataupun yang tengah bekerja sambil buat kerja, sambil dengar kita punya live ni maybe pun rasa macam tak puas nak dengar apa lagi info kan. Mesti ada yang tanya soalan yang
yang tak sempat kita nak tahu kan, diorang nak tahu daripada doktor, boleh lepas ni tanya doktor terus, kan. Alright. Boleh. Doktor pun saya tengok dekat page doktor banyak berkongsi ilmu kan dekat sana. Jadi boleh tanya soalan apa-apa PM je doktor. Boleh Nanti PM doktor kepada jawab. kami dekat KL Sky Clinic. Alright, jadi siapa yang baru masuk kita punya medik keluarga ni, kita dah nak habis dah. Siapa suruh lambat? Macam tu kan. Tapi jangan risau sebab boleh share dulu kita punya medik keluarga ni. Nanti kita orang dah nak habis dah video kita orang ni. Nanti boleh tengok balik, boleh patah balik balik, dengar dari awal sebab banyak info yang doktor bagi pada hari ni. Okay, so kita pun dah penghujung dah video kita doktor. Saya rasa macam tak puas nak lagi tambah ni info benda lain pula. Tak nak tanya pasal COVID, nak tanya pasal benda lain pula. Tapi macam apakan daya, kita punya video pun dah, saya rasa dah lebih daripada setengah jam dah. Jadi doktor ada nak cakap untuk semua followers keluarga sekarang? I think untuk semua pendengar keluarga, I think salah satu benda yang kita kena masih berusaha adalah untuk merendahkan kes-kes di negara kita. Dan cara yang paling senang setiap individu boleh buat ialah untuk mematuhi SOP, terutama sekali kebersihan kendiri kita lah. Jangan setakat fikir selalu pasal mask dan pelitup muka saja. Pastikan tangan kita semua pun bersih. Benda ni sangat penting because kontak dekat permukaan tu sangat penting. Because bila kita lihat banyak bisnes ataupun pasar raya semua dibuka, maka akan keluarlah ramai orang akan bersentuh banyak permukaan dan sebagainya. Betul. Okay, so itu sangat-sangat penting. And kedua is kesihatan diri kita sendiri. Sekiranya kita ada penyakit-penyakit yang kronik, yang terutama sekali kepada ibu bapa dekat rumah, yang ada orang-orang yang berusia dekat rumah, pastikan you periksa mereka punya tekanan darah, periksa mereka punya gula. Tanya ibu ya, mak, tekanan darah tu berapa? Ayah, gula dah cek tak berapa bacaan hari ni? Jangan kita lekakan ataupun alpakan benda ni sebab sekiranya mereka dalam paras yang normal, maka sekiranya kita yang kerja kat luar tu membawa ataupun terbawa virus ni ke rumah, maka kita tahu mereka punya badan pun kuat untuk melawan. Itu satu sangat penting. Dan kedua is our own self, kekuatan imuniti badan kita dari segi pemakanan. Jangan setakat selalu nak call orang guna aplikasi, panggil semua makanan fast food sampai ke rumah. So cuba usahakan makan secara sihat, masak dekat rumah, time-time yang kita tak boleh keluar makan secara festif dekat luar tu, kita terpaksa makan dekat rumah. So amalkan pemakanan dekat rumah. So itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat. So sebab tu dekat KL Sky ni kita sangat utamakan orang untuk makan secara sihat. Makan secara mengamalkan pemakanan sihat and eat naturally, eat clean. Okay? So I think dengan cara tu kita dah boleh bantu bukan dari segi menyebarkan penyakit ni di dalam komuniti, tapi kita memastikan badan kita pun boleh mengekang sebarang virus ataupun bakteria yang masuk ke dalam badan kita. Alright. Okay, so harapnya lah kita punya statistik harian kita semakin menurun, dan kita punya sembuh pun semakin naik. Jadi saya rasa saya harapkan yang terbaik je untuk negara kita. Terima kasih doktor sudi berkongsi dengan kita hari ni, curi masa sikit doktor untuk berkongsi dengan kita kan. Alright, so saya rasa kita end dulu sampai sini. Kita nak tahu apa medik keluarga untuk next month. Stay tune bersama kami, okay? So terima kasih doktor sudi bersama kami. Okay, bye-bye. Stay safe. Okay, stay safe semua. Bye. Okay.